Okey. Okay, Assalamualaikum. Kami ucapkan kepada Madam Sarawana, kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan kes study kami yang berkonsepkan Library Management System. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Nur Hamirah iaitu ahli kumpulan pertama saya untuk membentangkan bahagian beliau. Dengan segala hormat, dipersilakan. Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Muhammad binti Muhammad Aziz, student ID CD3007. Kami mengambil tajuk daripada Library Management System dan kami mengambil daripada UMP Library. UMP Library dia membenarkan student untuk meminjam buku dan kami telah mencipta sebuah sistem automatik yang akan rekodkan pinjaman itu. Buku yang dibuat, pinjaman buku boleh meminjam berapa banyak yang mungkin. Dan kami mesetkan penalti kepada student Memulangkan. Yang memulangkan buku lebih daripada 7 hari. Contohnya seperti kalau minggu yang pertama student free, tak perlu bayar apa-apa, dia free. Dan minggu kedua diorang kena bayar 10 sen setiap sehari. Minggu ketiga diorang kena bayar 70 sen setiap sehari. Dan minggu keempat diorang kena bayar RM5 setiap sehari. Dan minggu kelima diorang kena bayar RM75 sehari. Lepas diorang membuat pembayaran, diorang akan diterima resit dan akan mengeluarkan borrow student ID dan akan keluarkan student ID, name, book ID, book title, borrow date, borrow day, bill dan payment. Ini adalah contoh sistem interface. Contohnya book title Dahlia Mikael, borrow day sebanyak 9 hari. Dan ini adalah test data pertama, student meminjam satu buah buku. Dan ini adalah input diorang. Dan ini adalah test data 2. Student meminjam 2 buku dan ini adalah input. Problem analysis chart PSC, given data dia adalah seperti yang ada di dalam ni. Dan required result dia adalah dalam ni. Processing required dia seperti dia dalam ni juga. Dan solution alternative dia seperti dalam ni. Interactivity chart orang, kami buat library file system 0000. Rate dia 1000. Population dia 2000 dan print dia 3000. Ini adalah input processing output chart yang kami buat. Input dia seperti yang tertulis dalam ini. Dan processing dan modul dia seperti dalam ini dan output. Seterusnya itu sahaja daripada saya. Algo. Algo. Okey. Jadi saya Amir Aziz Birusli, nombor matrik CA 278 akan membentangkan algoritma tanpa modul. Itu melengahkan masa lagi macam kita tahu. Input tadi kawan saya Amira dah terangkan. Jadi before sistem ditentukan berapa banyak student tu kena bayar atas kelewatan dia mengulangkan buku, dia akan diminta untuk masukkan beberapa input data lah, macam nama, student ID dia, nak teruskan transaksi ke tak, lepas tu nama buku, kod buku dan lain-lain. Bawah sikit. And then lepas dia masukkan semua input data tu, barulah sistem ni akan tentukan berapa banyak bil tak pun denda yang dia perlu bayar atas faktor kelewatan pemulangan dia. And then bila dia cakap dia dah decide tak nak proceed, sistem ni akan stop lah. Program ni akan stop and then program pun tamat. Seterusnya. Okey, nama saya Syahrini Azman. Saya akan terangkan tentang flowchart lah untuk case study kita. So, first start, accumulator kita jadikan kosong, total payment. So, first pertama sekali, input daripada user, nama dan juga ID. Lepas tu kita print balik input tu. Lepas tu kita prompt user untuk teruskan ke atau tidak. Untuk teruskan ni lah, operation dia. Okey, sekiranya 0, yes, dia akan masuk dalam diamond tu. Lepas tu terus masuk ke dalam loop lah. Dalam loop tu, atas. Enter semua lah. Enter date, enter name, user ID,
Lepas tu akan masuk ke dalam operation. Kita 3 operation mengikut minggu lah. Ikut hari lah. Overdue days dia, kita akan darabkan dengan rate kita tu. Macam minggu pertama 0.1, minggu kedua 0.7, minggu ketiga 5 dan selebihnya adalah darab 35 lah. Okay, lepas tu yang tu akan masuk ke lepas operation dia akan print book name, print book code, print get date, print days. Lepas tu akan print bill dan juga masuk ke total payment lah. Lepas atas. Total payment equal to total payment tambah bill. Lepas tu akan naik balik atas, masuk ke dalam loop atas. Lepas tu dia akan prompt balik user sama ada nak tambah buku ke ataupun nak stop. Kalau ada 2 buku 2 kali lah, dia akan tekan 0 untuk dapatkan yes. Lepas tu nak tutup program ni, dia akan tekan 1, no. So dia akan terus masuk ke line kiri tu, yes. Turun bawah ke print total payment. Ini yang output terakhir lah yang kita nak. Lepas tu end. Itu je lah. So saya serahkan kepada rakan saya lain lah untuk bentangkan desk checking. Kembali kepada saya, Amirah Haziq. Jadi di sini saya akan bentangkan tentang desk checking kita. Macam kita tahu tadi awal-awal Amirah ada bentangkan tentang test data 1 dan test data 2 kan. Jadi test data tersebut saya gunakan data yang dalam test data tu lah untuk hasilkan desk checking ni. Desk checking macam kita tengok, desk checking 1 ni menunjukkan apa yang flow program ni daripada input pertama iaitu nama pengguna tu, bila masuk apa jadi, dan sampailah habis bawah sikit. Yang paling bukan dah bawah sangat, dekat test sikit. Dekat test data 1 tadi kita nampak contoh output dia kan. Itulah apa yang kita akan dapat dekat ujung program ni bila program ni tamat. Tengok dekat kotak yang paling kanan bawah. Tu. Ni semua summary apa yang user tu akan dapat dekat dalam receipt yang akan di-print pada akhir program. Bila program tamat. Macam seterusnya ni desk checking 2 berdasarkan test data 2 yang kawan kita Amirah present tadi. Dia sama macam desk checking 1. Cuma kali ni dia melibatkan user yang meminjam lebih daripada 1 buku. Jadi receipt dia akan jadi panjang sikit lah. Macam kita boleh tengok dekat bawah kanan tu. Ni. Sebab dia ada 2 buku kan. Jadi itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Proceed dengan ahli seterusnya. Okay, kita akan bentangkan tentang Couplin diagram lah. Basically Couplin diagram ni adalah control module yang dibagi pada 3, iaitu read module, calculate module dan juga print module. So yang tulisan kecil-kecil tu semua adalah parameters. Untuk call by reference, iaitu parameters yang tiada nilai lagi, kita buat double headed arrow. Seperti yang korang boleh nampak, student name, student ID dan seterusnya lah. Itu untuk read module. Untuk calculate module, kita ada parameters bill, days dan juga total payment. Days tu dia jadi single headed arrow sebab kita dah dapat value dia daripada read module. Dan lepas tu print module, kita keluarkan semula yang kita dah read, termasuk yang kita dah calculate. Okay. So kita teruskan dengan data dictionary lah. Okay, data dictionary just kita nak tengok parameter tu data type dia apa dengan dia terletak pada modul mana. So itu je lah. Okay, saya serahkan kepada rakan saya Dafan untuk bentangkan flowchart with module. Okay, Assalamualaikum. Saya Denny Fan Bezra Aizal, sudah ID CA2016 akan bentangkan flowchart dengan modul. Okay, first flowchart dengan modul ni kita bawah. Kita start dengan start dan read dulu. Read ni apa yang ada dekat flowchart yang sudah dibentangkan oleh rakan saya tadi. So yang kedua adalah calculate. So calculate adalah total payment. Calculate dia adalah total payment yang akan di print pada akhir programming, akhir flowchart ni. Dan ketiga adalah print. Print kita buat dekat akhir flowchart untuk print semua benda yang
dah diletakkan oleh user, which is username, ID user, book name, book ID, get date, day, bill dengan total payment. Lepas tu kita exit. Alright. Seterusnya, saya serahkan untuk algoritma dengan modul. Okey, kembali lagi bersama saya Amir Aziz. Jadi kali ini saya akan membentangkan algoritma tanpa modul. Algoritma dengan modul. Yang ada parameter passing. So, beza dia dengan algoritma yang tak ada modul. Kali ni dia macam lebih detail lah sebab dia terangkan yang mana satu terlibat dengan proses read, mana satu yang terlibat dengan proses calculation, mana satu yang terlibat dengan proses print. Macam kita nampak, yang terlibat dengan proses print tu ialah semua output dia, yang terlibat dengan proses read tu semua input dia, yang terlibat dengan proses calculation tu semua ketentuan yang ditetapkan oleh sistem ni bila student tu masukkan input yang tertentu lah, macam kawan-kawan saya present sebentar tadi di bahagian atas. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kembali kepada saya balik, Daniel Irfan, untuk bagi tahu programming dia punya sequence untuk input dan output dia. First kita buat dia punya ni dulu. Okay, so kita buat include studio dulu. Lepas tu kita start tu kita buka open bracket. Lepas tu untuk masukkan dia punya accumulator ni, kita ni dia punya komen lah, komen semua. Lepas tu atas okay. So akan ada interface untuk UMP library system kat atas tu. Lepas tu akan prompt untuk user masukkan nama, username. So dah masukkan username, lepas tu prompt untuk masukkan user ID. Lepas tu akan print, dapat user ID lah. Lepas tu bawah, okay, print. Kalau kita tengok dekat flowchart tadi, print, enter book, semua ni termasuk dalam looping. Sebab tu dekat atas ni kita ada buat do. Atas sikit. Okay, do lepas tu open bracket ni. Itu adalah untuk kita start looping dia lah. So, kita dah print, enter book, semua tu. Bawah ke bawah. Lepas tu ini termasuk kat calculation dia. Kalau dia masuk kat user dah masukkan berapa hari, so dia terus calculate lah. Ini dia punya command ke bawah. Ke bawah. So, okay. Kat atas sikit je. Alright. Ini lepas dah masukkan semua tu, kita akan print. So, dia akan dekat print untuk date registration ni, keluar date register. Lepas tu tepi tu keluar dia punya apa yang dimasukkan oleh user. So dah print tu akan dah keluar bill semua, akan prompt untuk user sambung ataupun tak sambung untuk tu. So kalau tekan 1 sambung, kalau kosong dia terus end lah. So ke bawah. So macam saya cakap tadi, kalau kosong dia terus ni kan, tak buat apa-apa kan. So atas sikit. Atas sikit. Okay, macam kat sini. So dekat while exit tak sama dengan kosong ni, betul lah. Lepas tu dia akan keluar total payment punya command ayat tu. Lepas tu letak terkeluarlah total payment yang dah dikalkulate oleh sistem. Lepas tu ini adalah dia punya untuk jarak-jarak biar nampak cantik je dekat interface tu bawah. Okay, so nanti dia akan tulis dah print semua tu bawah sekali, thank you for your cooperation tu akan keluar. Lepas tu terus end. Ni bracket untuk end ke bawah.
Okey, ini adalah prototype yang kita orang guna untuk test data yang dah di present tadi. Ini contoh lah, kan saya cakap ada keluar dia punya student ID, lepas tu dia punya ni semua. So total payment, nombor, lepas tu ada ni thank you for cooperation. Ni untuk test pertama. Test kedua, okey, ni untuk yang untuk pinjam 2 buku tu. Alright. So okey, ke bawah lagi. Last untuk test data. Okey, ini untuk yang test data yang kedua, dia guna 2 buku. So 17 hari semua tu macam dah di present tadi. So ini dia punya ni, dia punya total payment yang akan dibayar untuk keluar kat receipt dekat komputer ahli pustakawan yang terlibat. Alright, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.